الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Sentiasa berdoa memohon restu kepada Allah Ta'ala dalam keadaan takut dan membimbangkan serta penuh dengan harapan. Kemuncak daripada itu, apa juga yang Allah telah kurniakan kepada mereka, mereka akan belanjakan dian Allah. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, muslimin, para jemaah hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Paling tidak masih lagi di dunia yang sempurna, dunia yang sejahtera, tetapi sementara seketika saja. Sementara kita menantikan kehidupan kali yang kedua, akhirat. Sempurna dan sejahtera juga, tapi dia kekal abadi selama-lamanya. Mudah-mudahan nikmat hidup di dunia yang sementara ini bukan sekadar kita menikmatinya semata-mata, bahkan kita bersiap sedia menyediakan apa yang sepatutnya kita sediakan untuk kita masuk alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya itu. Alhamdulillah pertemuan kita di rumah Allah Ta'ala yang mulia ini, sementara kita menantikan Isyak, sementara kita mengambil kesempatan untuk kita bersama-sama mengambil pelajaran untuk kita bawa di akhirat bekal. Pertemuan kita ini kita kira yang terbaik lah. Pasal Nabi sebut, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u," atau kama qala. Nabi kata, apabila kamu lalu di suatu taman-taman syurga, maka singgahlah, raikanlah. Apa dia taman-taman syurga? Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu taman syurga? Halaqatul zikir. Hilaqatul zikir, iaitu lingkungan-lingkungan zikir. Kita sebut Quran, kita diperingatkan dengan hadis-hadis Nabi, kita membaca mutiara-mutiara ilmu daripada alim ulama. Maka itu merupakan taman-taman syurga. Jadi bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih kita untuk terbuka hati kita. Bukan sekadar kita lalu kita singgah. Memang kita cadang dah, niat dah untuk kita duduk dalam majlis ilmu yang salah satu daripada Riyadil Jannah. Alhamdulillah pertemuan kita setiap malam minggu yang kedua, kitab Imam Qurtubi rahimahullah, Rahsia Kematian.
Kematian ini selalu kita ulang, benda yang mesti. Satu. Yang kedua, banyak orang tak tahu tentang kematian. Sebab itu kita, terutamanya orang Islam, beriman kepada Allah Ta'ala, kita mesti berikhtiar, berusaha, bekerja keras untuk kita mengetahui tentang rahsia kematian. Rupa-rupanya kematian itu sedetik. Mati je, kita akan hidup semula. Di alam yang lain, akhirat nama dia. Bermula daripada alam kubur. Kalau kita tak tahu akan rahsia kematian ini, gagal kita mengenal pasti tentang kematian dan selepasnya. Kerana benda-benda mati ni siapa yang tahu? Orang yang hidup, paling kuat dia tahu pun pengalaman orang lain hidup dan pengalaman dia hidup. Pengalaman orang yang dah mati sebelum dia tak tahu. Pasal sampai ke hari ni orang yang dah mati tak bangun-bangun bagi tahu. Habis mana kita tahu? Bila Allah Ta'ala yang buat hidup dan mati tu bagi tahu. Quran itulah. Disimpan ceritanya, rahsianya oleh Nabi dia, Rasul dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperturunkan rahsia-rahsia itu kepada umat selepasnya. Para sahabat radhiyallahu anhum, salafus salih, ulama-ulama khalaf, hinggalah hari kiamat. Di antaranya ada kitab-kitab yang paling popular, Imam Qurtubi rahimahullah. Tadi saya baca dalam mukadimah ayat dari surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat itu dia ada kait rapat dengan sebelum tu, innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Berpokok pangkalkan tajuk cerita dia, innama yu'minu, keimanan. Sebab itu kehidupan ini macam mana rupa bentuk dia, maka mesti dibina dengan satu acuan nama dia iman. Saya nak ulang balik, nak ungkit balik apa dia yang kita baca dalam kitab hadis Imam Nawawi rahimahullah tu, hadis 40. Innamal a'malu binniyat. Bukan tu. Hadis yang kedua tu. Fa akhbirni 'anil iman, fa akhbirni 'anil Islam, fa akhbirni 'anil ihsan. Ayat tu, apa nama hadis yang kedua tu. Ikut susunan hadis Imam Nawawi tu yang kedua itulah. Bagaimana secara langsung atau secara tak langsung Nabi mengajar sahabat-sahabat tentang 3 asas keperluan hidup yang akan membentuk kehidupan bermula di dunia sampai akhirat. Iman. Maka dalam Al-Quran menjelaskan satu persatu sampai ada nama dia Suratul Mu'minun, kan? Ada dia sampai dah surah Mu'minun. Dah hafal belum? Surah Al-Mu'minun. Surah diberikan penekanan tentang perlunya keimanan, sehingga ada surah nama dia surah orang yang beriman. Sebab itu masyarakat mesti diurus dengan keimanan. Mesti di kurikulum. Betul sebut kurikulum. Bunyi macam kulumnya. Kurikulum. Cantik sikit macam Mak Saleh. Kurikulum. Bagaimana kehidupan ini kita mesti sukat. Di antara sukatan yang penting ialah iman. Ayat Tatajafa itu menggambarkan jelas terang bagaimana di antara sifat orang beriman ni, bukan dia tak tidur. Tidur juga, tapi taklah tidur je manjang-manjang. Tatajafa junubum 'anil madaji'. Jadi sepatutnya time tidur dia tak tidur.
Kalau dia tidur pun ambillah sikit. Langsung tak tidur tak boleh. Pasal Allah Ta'ala buat malam tu berehat. Tapi taklah melampau sampai tegak matahari atas kepala baru dia bangun. Tidur juga, tapi banyak tak tidur lepas tidur. Sehingga apa yang dia buat orang beriman ni ketika mana dia tak tidur tu? Yad'una rabbahum. Apa kerja dia? Sentiasa dia memohon restu kepada Tuhan mereka. Pasal apa Rabb? Pasal digunakan kalimah Rabb. Pasal Rabb tu makna dia banyak. Yang menjadikan, yang mengurus, yang memelihara, yang menjaga, yang mengupgrade. Kalau ada kesilapan, menerima taubat, tu Allah Ta'ala, Rabb. Jadi digunakan waktu-waktu malam yang patut tidur dia tak tidur. Pasal malam-malam ni start daripada maghrib tadi sampai subuh besok, itu malam. Di antara banyak-banyak malam tu, malam yang paling high sekali, paling kelas sekali, sepertiga malam yang akhir. Kebanyakannya macam itulah. Kalau Nabi, special lah. Sampai bengkak-bengkak kaki, dia tak tidur malam. Bukan pasal go out. Nabi bengkak kaki bukan pasal gaut. Pasal dia berdiri lama, sembahyang. Lepas satu surah, satu surah, satu surah, satu surah. Lama sampai bengkak kaki. Ialah kaki manusia. Bukan kaki malaikat. Kaki manusia bengkak kaki. Jadi orang beriman ni di antara aktiviti dia, yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Dua. Pertama sekali, memohon restu kepada Allah Ta'ala dengan penuh rasa takut. Paling tidak dia takut kalau doa dia tak terima oleh Allah. Takut benar dia. Paling takut kalau dia berdoa tak diterima oleh Allah Ta'ala. Dah lah tak diterima, dia reject. Lepas tu pula diberikan benda yang tak sepatutnya dia nak. Sebab itu dia bukan sekadar khaufan, takut, bimbang, wa tama'a, dia tamak. Kejap-kejap doa, kejap-kejap doa, kejap-kejap doa. Kejap-kejap doa, banyak berdoa lah. Minta, kejap-kejap minta, kejap-kejap minta. Pasal kalau kita kenali Allah Ta'ala lebih dekat, dia lagi suka kalau kita minta je manjang-manjang. Kita manusia ni manya-manya minta, letih dengar, telinga pun sakit telinga dengar. Kejap-kejap minta, kejap-kejap minta, tak ada kerja lain. Allah Ta'ala tak. Memang dia suka makhluk dia macam tu, minta je. Dapat tak dapat, itu soal kedua. Wa tama'a. Kesan daripada dia berjaya, kurangkan tidur, banyakkan bangun. Yelah tuan-tuan, apa tak kelasnya, high kelasnya bangun malam ni. Orang semua tidur, dia tak tidur. Orang semua bersedap-sedap, di waktu malam berselimut, pasang aircon, peluk bini pula. Dia tak. Dia sibuk sembahyang, dia sibuk berzikir, dia sibuk beristighfar, bertasbih, bertahmid. Kemuncaknya apa dia? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walaupun dia sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, tahajud dan seumpamanya, tetapi tidak menolak untuk dia berhubungan dengan dalam masyarakat, untuk dia berbelanja, mengeluarkan harta dia, walau sikit walau banyak, terutamanya untuk Allah Ta'ala. Jadi tak masuk tajuk lagi ni Ustaz. Kita cerita bab mati. Itulah di antara kehidupan orang yang hidup. Warna-warni kehidupan di dunia itulah nanti yang akan mewarnai kehidupan di akhirat. Pasal kalau kita baca balik, di mana Allah telah menyebut, barangkali saya sebut sikit dari itu, bagaimana Allah Ta'ala menyebut, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim
Busyrakumul yawma jannatun tadri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul azim. Satu hari nanti, bila suatu hari itu? Alam akhirat lah. Taral mu'minina wal mu'minat. Kamu akan tengok orang beriman lelaki, orang beriman perempuan. Siapa? Orang beriman. Bukan Melayu lelaki, Melayu perempuan. Bukan Cina lelaki, bukan Cina perempuan. Orang beriman, tak kisah kau Cina ke, kau Melayu ke, kau Iban Bengali ke, tak kisah. Yang penting kau akan tengok orang lelaki beriman, orang perempuan beriman. Orang tak beriman tak ditengok oleh Allah Ta'ala. Ketika itu pun kita tak nampak. Di antara penampakan orang beriman, apa dia? Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Kamu akan tengok orang yang beriman lelaki perempuan ni akan ada cahaya yang terang benderang. Baina aydihim, ni depan dia, antara dua tangan dia, dan wa bi aymanihim, di belah kanan dia. Orang beriman bercahaya, spotlight tak ada, lampu tak ada, solar tak ada, lampu handphone pun tak ada. Handphone ada macam mana, baju spender pun tak ada, telanjang itu je. Tapi orang beriman bercahaya. Apa sebab bercahaya? Pasal dia beriman. Bila dia beriman, dia akan bercahaya. Satu. Yang kedua, busyrakumul yauma jannat. Akan digembirakan. Orang beriman tadi itu akan digembirakan dengan syurga. Satu syurga jannatun, jannah. Dua syurga jannatani. Banyak syurga jannat, bukan satu, banyak. Kita ni boleh ada kebun, ada durian musangking sebatang, walaupun baru tanam. Ada anak sungai, kadang-kadang keruh, kadang jernih, kadang-kadang bersih, kadang kotor, pun seronok dah. Tuan-tuan rumah teres, 2 tingkat double story. Ada setengah-setengah orang, dia rindu menang nak tengok air. Di sudut taman di depan rumah tu, dibuatnya kolam kecil, 4x4 paling besar. Dibuatnya air pancut, letaknya patung bangau seekor. Seekor tengah berdiri, seekor tengah duduk, 2 ekor. Itu pun seronok lah tu. Seronok dah. Ini bukannya kolam kecil 2x2, 4x4. Syurga yang banyak. Jannat. Syurga. Kalau kita bincang buat syurga ni, ya Allah, benda yang tak pernah ditengok oleh mata atas dunia ni. Benda yang tak pernah kita dengar oleh telinga ni. Benda yang tak pernah kita cium bau dia. Mana kita tak nak gambarkan hebatnya lah. Tuan-tuan, orang ni punya terpikat dengan bunga sakura, sanggup pergi Korea. Bunga sakura kat Korea. Kan? Orang sanggup pergi Korea, punya sonok nak tengok bunga sakura. Tengok bunga sakura aje pun. Nak tengok bunga sakura ni buka YouTube, melambak bunga sakura. Buka YouTube. Tak payah tunggu musim. Tapi pasal nak sedap mata menengok. Kita kat Malaysia mana ada salji. Nak main salji, pergi negara yang ada musim sejuk, ada salji. Perhabis tiket, duit apa semua sekali. Main salji. Seronok benar dah lah. Seronok. Ini syurga memang milik kita. Allah Ta'ala yang bagi. Allah Ta'ala berikan harapan yang penuh. Busyra. Diberikan berita yang menggembirakan dengan syurga. Bukan satu, banyak. Hebat-hebat syurga ni. Tajri min tahtihal anhar. Mengalir di syurga tu banyak sungai. Nahrun, satu sungai. Nahrani, 2 sungai. Anhar, banyak sungai. Kalau kita, orang selalu kalau tanya cari beli kebun, beli tanah kebun kat Uriam, dia akan tanya, ada buah, pokok buah ke tidak? Satu. Lepas tu ada anak sungai tak? Dia tak tahu sungai tu, kalau kita beli tanah, buka geran, kalau ada gambar raja sungai, sungai tu bukan milik kita. Itu JPS punya.
Sungai tu GPS punya. Lepas tu ke kanan 10 kaki, ke kiri 10 kaki. Dah berkaki disapu oleh GPS. Tak kita punya. Ini sungai dengan tanah syurga ni kita punya. Tak nak. Kita ada geran. Geran ni kan dia ada tempoh tertentu. Apa, leasehold lah, freehold lah. Dia ada tempoh pajakan 9 tahun lah kan. Ni tak ada. Khalidina fiha. Geran dia kekal. Geran dia kekal. Sehingga Allah Ta'ala nak yakinkan kita lagi. Zalika huwal fawzul kabir. Zalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu, demikian apa? Cahaya yang gilang gemilang, 1. Syurga yang hebat itu, 2. Itulah kejayaan yang amat hebat. Kita ni kalau dapat anak yang masuk universiti, rasa hebat dah. Dapat rumah banglo, hebat dah. Dapat kalau orang politik masuk pilihan raya, menang, rasa hebat dah. Jadi YB adun pun tak apa dah walaupun menipu. Tapi itu bukan kehebatan orang beriman. Orang beriman ni apa kehebatan dia? Tu. Pertama sekali kehebatan dia percaya besok di akhir lepas mati. Yang kedua dapat syurga. Itu kehebatan. Sebab itu kalau kita gagal menanamkan suatu biji benih keimanan yang betul dan tepat kepada masyarakat, nanya. Tadi saya sebut dalam mukadimah, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lalu je. Kebetulan lalu nak buang air ke barangkali, nak tumpang sembahyang ke, lepas tu ada satu program ilmu, majlis ilmu ke, majlis baca Quran ke, doa selamat ke, yasin tahlil ke, kita singgah. Ada kelebihannya, ada manfaat dia. Ada kelebihan dia, ada manfaat dia. Sebab itu tuan-tuan, orang beriman ni, jika sekiranya dia berjaya mengimani dengan betul dan tepat, sebab itu atas dunia ni tuan-tuan, nak tak nak terimalah hakikat. Atas dunia ni kita kena terima hakikat. Tak mungkin semua tu betul, tak mungkin semua tu salah. Mesti ada dua, betul dan salah. Mana kalau ada majlis yang dipanggil Riyadil Jannah, maknanya ada juga majlis yang Riyadun Nar, taman-taman syurga, taman-taman api neraka. Kalau taman syurga tu majlis ilmu, majlis yang bermanfaat, baca Quran, baca hadis, berzikir, berwirid. Adik-adik kalau wirid baca maksurat ke, baca apa? Tak ada amal maksurat. Maksurat kubra ke sugra? Kubra, sugra. Amal harian ke seminggu sekali? Harian, petang dan pagi. Tak dengar? Petang, pagi tak baca. Tak apalah. Jadi maksurat, ada satu lagi nama dia apa tu? Hizib. Ada lagi tu, macam-macam lah. Tak kisahlah. Kumpulan zikir dan wirid yang dicadang oleh para alim ulama. Tahlilan, bertahlil la ilaha illallah 1000 kali, 10,000 kali, tak apa belaka boleh. Tak apa. Sama nak sebut kuat-kuat la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun pelan-pelan je, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau tak ada bunyi la il. Kadang seorang dia petikai kan, apa ustaz tak ada bunyi pun, bunyi orang yang tak menikmati, yang tak ada pengalaman, memang dia kata macam tu kan. Masa dia sebut la Allah illallah la, memanglah kita tak ikut, kita dengar segi zahir, memanglah.
Ada satu lagi majlis, nama dia majlis yang lara, yang lalai. Macam pesta lah. Pesta ni dua. Pesta buku, tu tak melalaikan, cari buku. Satu lagi pesta, pesta apa nama tu? Yang Jepun mana? Tak ingat. Odi apa? Mana handphone? Tak dengar. Apa nama? Alah, yang Jepun tu menyambut hari roh tu. Mana dia? Ovari apa? Bon ke Von? Odari Ovari. Yang akan disambut di Selangor di Shah Alam tu lah. Apa nama pesta-pesta tu? Pesta konon-konon atas nama budaya. Orang Islam ni dia open minded. Tapi bukanlah mentang-mentang atas nama budaya, semata-mata budaya, kita pun nak share sekali, tak payahlah. Bagi kita orang Islam, kita ada budaya kita. Kita orang Melayu pun berlambat-lambat budaya tak tersambut. Itu pun bukan semuanya boleh kita sambut budaya. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada orang cerita asal usul sejarah ketupat tu. Ada orang sebut. Dikaji-kaji, rupanya ketupat tu ada sejarah asal usul dia. Rupanya dibuat dianyam ketupat tu, asal-asal dia nak dibagi makan kepada hantu jin. Nak dijamu. Kalau Jawa ni ada sajen. Tapi dah di rebranding, tidak lagi untuk sajian untuk jin, untuk roh, tapi makan untuk orang yang hidup. Sehingga menjadi budaya kepada kita orang Melayu, kalau raya mesti ada ketupat. Sebagai makanan. Tak ada pula kita kata sunat makan ketupat, tak ada. Makruh ketupat, tak ada. Memang jadi budaya. Tu tak apalah. Kan? Ini budaya Jepun. Kita bukannya mak bapak kita Jepun. Orang Jepun nak nyambut, biarlah. Kan? Takkan kita nak larang. Tapi kita nyambut sekali nak buat apa? Pakai kimono, berjoget sama dengan dia. Lagi berat. Majlis-majlis yang baik, kita raikan. Majlis-majlis yang tak baik, tak payahlah. Bukan budaya kita orang Melayu. Bukan budaya kita orang Islam. Kita sama pula berjoget. Sama pula bercampur aduk jantan betina. Saya guna istilah jantan betina lah. Sama pula berjoget, bertandak. Kalau istilah orang dulu bertandak nama dia. Gedi kan. Banyak lagi kerja orang Islam ni. Semayang berjemaah, baca Quran, Yasin tahlil, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, banyak benda nak dibuat. Sibuklah menyambut hari roh tu. Asal usul dia tu menyambut roh. Kalau tempat saya tu, kalau puak-puak Cina Buddha ni, dia menyambut hari roh tu, dia perhabis duit buat replika masjid, buat replika banglo, nanti nak bakar, nak kirim ke roh dia. Lantak pergi dia lah. Yang kita pergi share sekali pula pasal apa? Ini masalah dia. Tuan-tuan kena ingat tahu. Ingat Allah Ta'ala beritahu, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Inna sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada cita rasa hati selera, kullu ulaika anhu mas'ula, kesemua benda tu akan dipersoalkan besok oleh Allah Ta'ala di akhirat. Bila akhirat? Lepas mati. Ni kita buat kematian. Ingat. Tak apalah. Ustaz, kita berlapang dada lah Ustaz. Betul lapang dada. Tapi kita orang Islam nak peringatkan kepada orang Islam yang lain. Pasal di antara kerja-kerja kita orang Islam ni lah ingat memperingati. Ingat memperingati tak apa. Aku nak ingatkan aja.
Jangan besok engkau buat alasan, ustaz tak bagi tahu pun, ustaz tak ceramah pun, ustaz tak kuliah pun, ustaz tak tegur pun. Jangan buat alasan. Hari ni bersaksikan semua sekali, bersaksikan ni live Facebook. Ni. Depan Allah Taala. Jangan besok diungkit-ungkit. Kita ingatkan je. Pasal kita rakyat yang tak ada kuasa ni boleh memperingatkan saja. Kita sesama kita boleh memperingatkan. Jadi peringatan ni dah beri, kita dah bagi tahu, maka serahlah. Apa orang tua-tua kata, tepuk-tepuk dada, tanyalah selera. Kalau berselera nak berjoget, bertandak lagi, nak bersukaria, berpesta, buat. Ingat, 2-3 tahun lepas Allah Ta'ala kurung kita di rumah. Kurung kita 2 tahun di rumah tu. Punya mabuk lah kita kena kurung. Tak boleh keluar sana, tak bebas lah, bertopeng lah, mai sejahtera lah. Allah Ta'ala bagi can. Bagi can. Walaupun tak sepenuhnya lagi. Walaupun tak ada sepenuhnya. Walaupun digalakkan pakai topeng. Tapi dah mula bebas. Hari ni orang boleh berpesta-pesta dah. Tak salah pesta. Yang salahnya sampai kita mengundang maksiat. Walaupun kita kata tidak ada unsur-unsur keagamaan. Okey, tak apa. Tapi bila ada unsur maksiat, kenapa kita mesti paksakan anak perempuan yang Islam, yang beriman, pakai kimono, lepas tu bertudung, berjoget-joget, jantan bertidur? Pasal apa? Tanpa ada penjelasan yang betul dan tepat. Kita kan ada mufti, peringkat kebangsaan, peringkat negeri, semua negeri ada mufti. Tanyalah sepatah ke mufti, apa cerita sebenar di sebalik pesta tu. Kan kita diajar tu pentingnya beragama ni tuan-tuan. Di antara kesilapan paling besar kita ni, mentang-mentang kita ni anak orang Islam, mak ayah, nenek moyang Islam dah, kita ingat dengan keislaman kita tu, kita bebas untuk melakukan apa sahaja tanpa ada sekatan dan had. Tuan-tuan, cuba kita ambil sikit pelajaran kisah-kisah orang dulu. Start daripada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam, lepas tu Nabi Syith, lepas tu Nabi Idris dan keturunan dia lah. Lepas tu Nabi Nuh. Zaman Nabi Adam alaihissalam menyambung ke zaman Nabi Idris alaihissalam, menyambung ke Idris alaihissalam, dan berapa generasi anak beranak dia tak berlaku lagi syirik. Menolak ertinya Allah Ta'ala tak lagi berlaku. Semuanya pakat-pakat la ilaha illallah. Kanan nasu ummatan wahidah. Ketika tu satu umat Tuhan Allah Ta'ala. Tapi bila start Nabi Idris dah tak ada, diwarisi oleh anak beranak dia. Siapa anak beranak Nabi Idris? Di antaranya masa tu dia macam ni tuan-tuan. Lepas Nabi Idris nak sampai ke Nabi Nuh, ada satu masa yang panjang Nabi tak ada. Orang yang soleh ada. Di antaranya Wad, Yaguth, apa lagi nama dia? Ada 4 orang tu yang terkenal tu. Di mana keempat-empat mereka inilah yang mengambil alih tugas untuk menjelaskan agama kepada masyarakat. Suwa', Yaghus, Ya'ud, ada 4. Jadi syaitan bila mana dia dicampak daripada syurga, dia tak berjaya nak hasut lagi Adam. Pasal Adam dah serik dah. Kan Adam kena hasut itu masa di syurga. Kemudian bila Adam tahu dah jahatnya iblis ini, maka tak percaya dah. Zaman Nabi Adam, dia tak berjaya dah. Adam tak ada ke Nabi Syith, oleh kerana Adam berjaya meyakinkan anak beranak keturunan dia adanya musuh nama syaitan, maka mereka tak makan. Sampai ke Nabi Idris,
Tak makan lagi. Tapi syaitan masih lagi merancang. Sehingga tak ada Nabi habis Nabi Idris, tinggal anak beranak dia. Wat. Masih lagi okey. Tapi bila tak ada keempat-empat mereka yang soleh ini, di antara dia sebut tadi dah, nama dia Wat, nama dia Suwa', nama dia Yaghus, nama dia Ya'ud. Bila dah tak ada, generasi lepas tu barulah syaitan menjalankan jarum cucuk dia. Dia cucuk jarum yang halus. Dia kata engkau orang ni tak rindu ke? Dia menyamar jadi hamba yang soleh. Sebut dah itu, syaitan ni, ada ulama kata dia bukannya berbatang tubuh. Dia ni, syaitan ni sebagai sifat jahat. Sama ada dia jadi di kalangan manusia yang nampak berbatang tubuh, ataupun jin yang tak nampak, tak ada batang tubuh. Jadi kalau dia kalangan jin, maka dia boleh menyerupa. Dia menyerupa orang yang soleh, orang baik-baik. Dia masuk dalam masyarakat, dia pun mulai. Dia mula kempen dia. Patutlah Allah Ta'ala kata, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Pasal syaitan ni, dia nak kita ni jahat, bukan terus jahat. Step by step. Nak dia kita jahat. Mula-mula dia kata, engkau orang tak rindu ke dengan nenek moyang korang yang soleh-soleh tu? Wat, Suwa', Yaghus, tak rindu ke? Buatlah patung. Buat patung. Sebagai nak melepaskan rindu, sebagai nostalgia. Buat patung. Buat patung besar-besar sebagai memperingati, tugu peringatan. Bukan nak sembah pun. Peringatan. Dia buatlah. Terima. Buat dulu. Buat patung besar. Satu dekat BBS, satu dekat Sungai Kertas, satu ke Amaniah, satu ke fasa mana tu yang dekat stadium tu. Besar-besar. Jadi orang daripada BBS ini nak memperingati patung Wat, hamba-hamba yang sana nama dia Wat, pergilah dekat Batu Cape. Orang Batu Cape nak kenang kembali jasa hebat, nak ingat balik hamba yang soleh nama dia Ya'ud, pergilah kat stadium Selayang. Satu generasi dah boleh mula menerima. Walaupun PK asal tu bukan nak buat apa pun, nak mengenang ke, nak mengenang. Tengok. Jadi seolah macam cas bateri lah, rajin beribadat. Tengok. Sampai bila dah habis generasi yang ni, naik generasi yang lain, dia pun jumpa lagi, dia pun cucuk lagi. Apa susah-susah? Kena pergi ke Uluyam lah, kena pergi ke Batu Cape lah, tak payah. Kita buat je banyak-banyak patung tu, simpan kat rumah masing-masing. Kan senang. Ya tak payah juga nak pergi kan, kalau hujan lebat lah apa, leceh nak pergi kan. Kita buat tu patung kecil-kecil, buat kat rumah masing-masing. Senang. Boleh terima? Boleh. Terima. Tu langkah yang kedua. Langkah ketiga, habis generasi pertama kedua ni, generasi yang lain, dia perlu cucuk lagi. Sebenarnya kami dulu hidup di zaman nenek moyang dulu tau. Mereka ni itu buat patung, mereka menyembah. Sebagai perantara antara dia akan recommend, dia akan sokong, kita sembah dia, nanti dia akan recommend untuk ke Allah Ta'ala. Dia mula sikit macam kita lah. Alah ustaz, bukan apa pun, budaya je ustaz. Macam kita lah. Apa salah main bola ustaz? Siapa kata salah main bola? Tak salah. Apa salah main biliard? Apa biliard biliard ke biliard ke apa? Yang stick panjang tu, yang bola banyak. Siapa kata salah? Tak salah. Mula-mula main biliard, tapi tak semangat kita buatlah competition. Orang pun seronok. Baru seronok main, ada perlawanan. Lawan-lawan tak syok lah. Kita betting betting. Kalau kau menang, aku bayar.
Kalau aku menang, kau bayar. Dia boleh macam tu lah. Step by step. Atas nama budaya. Tuan-tuan, gila tak gila? Kalau kita tak bendung kepala otak liberal, ni nama dia kepala otak plural nama dia. Ini kepala otak plural nama dia. Dah sampai dah. Apa kita panggil? Atas nama seni budaya. Seni melukis. Kan melukis itu kan seni. Betul? Betul. Tapi bila tidak ada agama yang menguruskan seni itu, apa jadi? Last kali dah tak ada papan kanvas dan lukis, lukis atas badan dengan bertelanjang. Kan? Ada tengok tak? Kesegan nak angguk? Angguk pergilah. Buka YouTube tengok. Dah tak ada dinding nak dicakar, nak dicala. Badan orang jadi tempat untuk lukis. Buka semua baju, buka semua bra, saung tetek, spender semua sekali, telanjang, lukis. Seni. Berarak beramai-ramai. Ada satu lagi seni lukis di badan, nama dia tatu. Di Indonesia sampai dah, di Malaysia tak sampai lagi. Hampir-hampir dah tu. Mula-mula dekat negara-negara barat. Negara barat memang mana ada agama buat-buat tu. Diimport. Indonesia walaupun rakyat orang Islam ramai berjuta, tapi kepala otak jadi mereng, bengap macam tu. Maka berat tak berat Indon ni, oleh kerana dia peraman plural, agama ni banyak, semuanya betul, Tuhan yang sama. Sebab itu dia orang tak kisah. Suami Kristian, isteri Buddha, anak-anak Islam, cucu cicit etis. Mula-mula dia Islam, lepas tu dia Kristian. Mula-mula Islam, lepas tu Hindu. Cara dia macam mana? Mula-mula yang kuat kepala otak plural ni, disemai biji benih plural ni kepada artis. Artis kan dia jahil. Artis ni kan berpengaruh. Artis dulu. Penyanyi, pelawak. Tuan-tuan kalau tengok sekarang ni kan, taktik di Indonesia, cara nak meranapkan masyarakat Indonesia, dia guna line artis. Sekarang ni dia tumpu bukan penyanyi lagi dah, pelawak-pelawak. Memang pelawak-pelawak ni diperbanyakkan, melawak gelak-gelak, kok, lelaki perempuan, tua muda. Dia dah jadi biasa dah, peluk-peluk ni biasa. Jadi biasa dah, arti kalau peluk-peluk ni biasa dah, dah macam rupa orang Eropah dah. Dah mula dah. Sikit. Kat Malaysia ni kalau tak dibendung, tak dijaga, LGBT tu hampir-hampir dah nak menjadi kat Malaysia ni. Tapi alhamdulillah, bila runtuhnya kerajaan yang memberikan tempat pada LGBT, tersoroklah sekejap. Ustaz, apa kena-mengena dengan kita punya kitab? Apa dah ada kena-mengena pula? Kan tadi kita baca tentang kematian. Orang yang nak pada Islam, orang yang tak nak pada Islam, orang yang nak mati bersama Islam, orang yang tak berminat dengan Islam, akan mati semua. Jadi kita ni, saya sebut tadi dah kan, zaman Nabi Adam, zaman Nabi Syed, zaman Nabi Idris, dakwah ni walaupun tak syirik, berjalan. Sehingga terkawal, tidak syirik. Tapi bila lepas Nabi Idris, bila mati je orang-orang yang soleh jadi pemimpin, mula masuk jarum iblis, mula berlakunya syirik. Mula berlakunya syirik. Sebab itu zaman Nabi Nuh hebat. Berlaku pertembungan antara orang yang menuhankan Allah Ta'ala dengan orang yang tak bertuhankan Allah Ta'ala. Dipendekkan cerita, maka Nabi Nuh tak tahan. Ada ulama menyebut Nuh ini bukan nama asal dia.
Nama asal dia Abdul Ghaffar. Ada ulama nyebut macam tu. Nuh tu apa? Nuh tu dia ambil nama sempena pasal Nauh, dia suka menangis. Sedih dia. Menangis dia. Tuan-tuan bayang Tapi ialah tuan-tuan, memang umat-umat dulu ni, Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi Nuh, umur panjang. Ada kata Nabi Nuh ni umur dia 1800 tahun. Ada kata 1500 tahun. Pendek kata umur panjang Umur kita umat Nabi Muhammad akhir zaman, Nabi kata apa? Inna a'mara ummati baina sittin wa sab'in au kama qala. Kita umat akhir zaman ni, umat Nabi Muhammad, umur tak panjang. Antara 60 tahun sampai ke 70 tahun. Mana kalau kita umur 50-an, ada can lagi lah, lambat lagi mati lah. Tuan-tuan yang dah berumur 60 dekat 70 tu nak mati lah tu. Ingat. Minta maaf cakap kalau dah umur 70 lebih, itu subsidi bonus. Nabi sebut tu. Bukan dia sebut. Nabi sebut umur umat Nabi Muhammad, umat dia antara 60-70. Nabi Nuh 1800 tahun, 1500 tahun. Tempoh dia berdakwah tu 950 tahun tu. Dah masuk waktu belum? Isyak? Dah masuk belum? Kau dah masuk azan lah? Azan. Kita berhenti azan dulu. Nanti sambung balik. Masuk kan? Azan dulu. Kita azan. Da'wati tamat. Sambung sikit lagi ya. Tadi kan saya sebut, bila generasi lepas daripada orang-orang yang soleh tu,
peringkat demi peringkat syaitan ni menghasut manusia lepas tu. Sampai satu peringkat yang keempat, lalu mereka menukar. Oleh kerana dia kata, kami dulu yang buat patung tu, sejarah patung tu kami dulu yang buat. Kami buat patung tu pasal kami nak sembah, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Generasi yang keempat lepas tu, nak bagi real lagi sembahan tu, maka ditukar patung buat orang tu, tukar jadi manusia. Patung-patung lain tu ada tukar jadi kuda, ada tukar jadi harimau, tukar jadi patung binatang. Tu nampak langkah-langkah tu. Sebab itu bila berlaku jangka masa yang macam tu, Nabi Nuh tadi kita sebut umur dia panjang. Panjang tak panjang umur Nabi Nuh ni, tempoh dia nak membetulkan masyarakat yang rosak ni 950 tahun. Satu. Kan Allah Ta'ala arahkan Nabi Nuh buat kapal. Sebelum buat kapal, tanam pokok dulu. Start daripada tanam anak pokok sampai ke pokok boleh tebang 40 tahun. Lama tak lama? 40 tahun. Nabi tanam pokok 40 tahun boleh tebang, baru boleh proses buat kapal. Kita hari ni umur kita pendek, tanam lepas pencen musangking dan naik 2 kaki, kita pun mati. Tak ada nak rasa buah. Rasa buah musangking beli kat kedai RM100 sekilo, mampus. Lama nak menghadapi masyarakat yang macam tu. Jadi sejarah syirik ni tuan-tuan, start daripada Nabi Nuh tu lah. Sebab tu ada ulama memberitahu bahawa Nabi Nuh ni dah rasul yang pertama. Cerita punca kenapa ulama mengambil kesimpulan Nabi Nuh ni rasul yang pertama, di antaranya nanti bila hari kiamat, nanti bila kita masuk hari kiamat lepas mati nanti, ada di antara tentatif aktiviti ataupun suasana hari kiamat ni, di antaranya ialah nanti semua umat akan mencari-cari siapakah Nabi yang akan memberi pertolongan pada hari kiamat. Pasal tak ada seorang pun boleh tolong, Nabi-Nabi Rasul-Rasul je. Maka dicarilah Nabi satu demi satu. Last kali di antara Nabi mereka carilah Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nabi Nuh. Tapi masa hidup hari tu, ulama menyebut Nabi Nuh ni merupakan bapa manusia untuk second round. Bapa manusia Nabi Adam, ramai mati dah. Jadi bersih. Yang jahat-jahat semua mati dah. Yang naik kapal tu semua yang baik-baik belaka tu, dah bersih dah. Berapa lama tu Nabi Nuh atas kapal tu? Lama. Sehingga tersangkut kapal tu di Bukit Judi, di Iraq, rasa di Iraq. Jadi masa tersangkut tu ada kata sebulan duduk atas kapal, tak turun-turun lagi. Pasal tak pasti lagi dah surut ke belum. Maka Nabi Nuh arahkan burung untuk pastikan dah surut ke belum. Jadi bila arahkan burung pun merayau. Lepas tu burung pun balik bawa daun pokok zaitun. Mana dah surut dah tu? Mana dah ada pokok, dah nampak pokok, dah boleh petik daun, mana dah surut dah lah. Okey. Lepas tu tak lama lepas tu pula diarahkan burung lagi. Pergi tengok macam mana, tengok keadaan dah surut benar ke tidak. Jadi bila diarahkan burung pergi tengok keadaan, bila burung tu balik, tengok tapak kaki burung tu ada tanah dah. Mana surut benar dah lah. Lepas tu barulah Nabi Nuh turun daripada kapal. Kapal Nabi Nuh ni besar tak besar, 3 tingkat. Setingkat untuk manusia. Berapa ramai je. Anak Nabi Nuh pun 3 orang ni ikut. Kan'an tak ikut. Kan ada 2. Quran Allah Ta'ala kan menyebut ada 2 perempuan yang suami dia soleh,
tapi isteri dia jahat. Satu isteri Nabi Nuh, satu isteri Nabi Lut. Dua perempuan yang jahat. Suami baik, isteri jahat. Sebab itu ada ulama berpendapat, nak cari isteri, carilah isteri yang solehah. Pasal kalau kita gagal mencari isteri yang solehah, nanti dapat anak pun tak soleh nanti. Anak pun tak jahat. Anak pun jahat. Macam isteri Nabi Nuh lah. Bila isteri Nabi Nuh tu tak baik jahat, kan anak dia seorang jahat, Kan'an. Nabi Lut macam tu juga. Bila isteri dia tak baik, kan anak dia kan jahat. Lepas tu kita kena cari isteri yang solehah. Habis Ustaz, kami macam mana? Nak cari isteri yang baru? Tak payah. Pakai je isteri ada. Kalau tak baik, perbaikilah. Kita pun bukan baik sangat pun. Kita beri cari isteri yang solehah. Kita pun suami boleh teranggap temberang lah kan. Jangan. Kita teruskan apa yang ada. Kita repair je. Mana yang bocor, kita tampal kan. Mana yang sengit, kita levelkan balik kan. Mana-mana yang nak roboh, kita kuatkan dia. Perbetulkan. Macam masyarakat lah. Allah Ta'ala ni punya baik. Kalau kita kenal kalau Allah Ta'ala ni baik, tapi Allah Ta'ala ni jahat macam mana kita sekalipun, kalau kita bersedia untuk kembali ke pangkal jalan, atau istilah agama panggil bertaubat, Allah Ta'ala terima je, tak ada masalah apa. Macam kita lah masyarakat, kan selalu saya ulang, alah Ustaz, dia orang ni payah Ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tuan-tuan kita baca sejarah sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar, Omar, Uthman, dia asal-asal lahir Islam ke Abu Bakar? Tak. Umur berapa dia masuk Islam? Omar, umur berapa dia masuk Islam? Banyak sahabat-sahabat, siapa Muawiyah sendiri pun berapa lama dia bermusuh dengan Islam, tapi oleh kerana dia ada kesedaran, dia ingin kembali ke pangkal jalan, jadi sahabat Nabi. Orang yang soleh. Rabi'atul Adawiyah. Persoalannya sekarang, masyarakat ni tahu tak rahsia tu? Tahu tak rahsia kematian? Kalau kita bersedia untuk bertaubat, sebelum kita mati, taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala, percaya kita, yakin kita dengan sepenuhnya taubat, kembali ke pangkal jalan, Allah Ta'ala terima. Dulu kan sebelum saya baca kitab ni, kan saya baca kitab Riyadhus Shalihin. Tuan-tuan ingat lagi ke tidak? Kita baca kitab Riyadhus Shalihin, kisah macam mana seorang ni, dia pernah bunuh orang 99 orang. Berapa orang ni? 2, 3, ni 10, 20. Kira ada 30 orang lah. Kalau kita bunuh semua ni pun 30 orang, sikit je baru. Cerita dalam kitab Riyadhus Shalihin tu, dia dah bunuh 99, 3 kali gada dia bunuh. Tiba-tiba berasa hati tak sedap. Yelah tuan-tuan, atas dunia ni mana ada orang seronok buat jahat. Tak seronok menipu ke, memfitnah ke, tak seronok sebenarnya. Tak lena dia tidur malam. Pengalaman kita jadi orang kan, kita pernah menipu. Lena tidur ke menipu ni? Tak lena. Bunuh orang lagi lah. Dikejar oleh bayang-bayang. Dikejar oleh kejahatan dia. Tidur pun tak lena. Nasib baik ada pil tidur. Tidur lah. Kalau tidak mampu tak tidur. Bila tak lena tidur, tak sedap duduk, makan pun tak kenyang, tidur pun tak lena, berasa nak bertaubat. Cuma silap dia satulah. Dia tak tanya pada orang yang alim. Dia tanya pada orang yang abid, orang yang rajin beribadat tapi tak ada ilmu. Itu bahaya. Tak ada ilmu. Kita kan hari ni kan zaman medsos. Bila sebut satu benda, semua orang bercakap. Sekarang ni ada satu nama mazhab netizen nama dia. Sekarang ni kita ada mazhab netizen. Apa netizen kata? Netizen kata bagus. Walaupun bangang semacam kan, semua orang terima.
Rosak tak rosak orang sekarang. Rosak tak rosak. Netizen. Beriman dengan netizen. Kita kan zaman-zaman kita tak nak itulah gambaran masyarakat ketika hari ini. Ada nama dia like, ada nama dia share, ada nama subscribe, ada nama dia komen. Tu orang zaman sekarang ni macam tu lah. Macam ada satu komen, satu ustaz dia komen dalam medsos. Dia kata budak-budak zaman sekarang yang lahir tahun 2021 ke atas ni, dia lain sikit dia punya angin dengan orang dulu. Orang dulu kalau kita tanyakan, dia jawab berapa kau sekolah? Dia jawab 2 pakcik. Dia jawab 2 bang. Kalau yang tanya tu umur lebih sikit, dia jawab 2 pakcik. Kalau atas tinggi lagi, dia jawab 2 tok. Kalau atas lagi yang tanya tu, kalau orang panggil, dia jawab 2 anggui. Anggui dia atas pada atuk lagi. Budak-budak sekarang, kalau tanya, berapa umur pun tanya, dia jawab 2. Bahasa medsos nama dia. Bahasa WhatsApp. Assalamualaikum, salam. Nak type alif lam sin lam alif mim ain lam ya kaf mim tu pun malas. Salam. Jawab W salam. Semua ringkas. Tapi buat makan tak ringkas-ringkas. Cuba kita buat makan. Okey, malam ni kita ada jamuan lepas Yasin Tahlil. Nasi lemak ringkas. Apa nasi lemak ringkas? Nasi je. Telur pun tak ada. Kulit telur pun tak ada. Nasi je. Nak? Mampu tak nak? Hari ni macam itulah. Saya sebut tadi dah kelemahan kita. Kita ni orang Islam. Cukup segala ringkas Islam. Tak payah nak mengaji. Tak payah nak belajar. Tak payah nak tahu. Asal Islam tu dah. Asalkan macam korban ni. Ini nak korban tak lama kan. Asalkan korban. Tak tahu nak korban nak bagi siapa. Tak tahu nak korban bila masa. Tak tahu nak korban dekat mana. Tak tahu. Asal korban je. Kau urus semualah. Aku bayar. Berapa sebahagian? 1,000. Ambil lah. Itu segah lah. Dia tak tahu korban tu apa kelebihan. Tak ada main korban. Korban. Ini macam kita lah. Pesta. Apa nama dia? Nak bagi betul balik lah. Kau orang komplain lah. Bon Odori. Baca dia dulu bukan Bon Ovari. Bon Odori. Ini semua kepala otak plural nama dia. Tuan-tuan Jepun ni, saya kata tadi dah. Atas dunia ni, Allah Ta'ala baik tak baik. Ada benda baik, ada benda buruk. Agama ajar kita, agama mendidik kita. Jepun ni 2. Ada yang baik, ada yang tak baik. Teknologi baik, kita boleh tiru. Kerajinan dia baik, kita boleh tiru. Budaya dia tak payah tiru lah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau kita buka YouTube, di antara budaya Jepun, dia suka berpesta. Tak kisahlah semata-mata pesta ke, agama ke, tak kisah. Ada pesta. Ada satu pesta di Jepun ni, dia disambut musim sejuk. Yang berarak lelaki. Bila mari musim sejuk, kan sejuk. Patut pakai baju tebal. Tak. Dia pakai spender je. Apa nama yang pakai gusi sumo tu? Spender tu lah. Tutup telur je. Jangan bagi kecut. Takut masuk ke dalam kan. Itu je. Dia berak ramai-ramai. Apa dia buat? Dibawanya replika patung kote. Tahu kote? Tahu tak kote? Tak tahu kote. Kemaluan lelaki ya. Astaghfirullahaladzim. Kote. Bukannya Ultraman. Besar-besar tu dia buat replika. Besar-besar tiang. Dia agak ramai-ramai. Warna hitam, warna merah, warna pink. Lelaki arak ramai-ramai. Budaya dia. Seronok. Pesta. Pasalkan Jepun ni dia rajin bekerja. Nak release tension bekerja berat. Pesta. Ramai-ramai. Orang perempuan tengok Jadi kalau ada cendera mata, semua gambar-gambar ke, kitchen ke apa ke, semua yang
Itulah besarnya. Kalau makan aiskrim yang gambar kemaluan itulah dikulum-kulum. Gula-gula ke, kicin ke, cenderamata semua macam tu. Bukan kita menolak 100% Jepun ni. Jepun ni rajin tuan-tuan. Kita ni nak kata malas kan orang marah. Betul lah Tun M kata kita ni pemalas. Ya, ada yang bukan semualah. Jepun hebat tak hebat Jepun kalau kita tiru budaya dia lah kan. Walaupun dia maju, canggih, teknologi, sawah tak tutup Jepun. Macam mana dia canggih sekalipun sawah tak tutup. Kita dekat Malaysia ni baru buka kilang sawah tutup dah. Tuan-tuan kalau saya pergi Uluyam. Sini Uluyam sampai sini jogging nasikal sampai Uluyam setengah jam. Pergi Uluyam. Uluyam tu dulu banyak kawasan sawah padi. Tapi satu ketika pemerintah ni kerajaan dia sibuk nak kilang, maka sibuk dengan kilang, semua budak muda diajak kerja kilang, lalu tinggal sawah padi, tutup sawah padi. Tak ada sawah dah. Alah payah pun ustaz, sawah padi. Kita beli je dekat Siam. Bila Siam duit dia naik mencanak, kita merundum, harga mahal, beralih pula pergi Vietnam. Besok bila Vietnam semakin maju, tuan-tuan beli beras kat mana? Budaya rajin pertanian tak nak tiru pula. Budaya berpesta, menari, berjoget, lara macam tu tiru pula. Boleh faham tak ni? Angguk. Tapi ialah tuan-tuan nak buat macam mana masyarakat kan? Ya, memang kita katakanlah sakit telinga dengar. Saya pun sakit tekak menyebut ni. Nak buka air pun tak boleh buka. Daripada tadi tak boleh buka. Tadi tuan-tuan sediakan air yang dah siap dah. Kalau boleh kopi jantan je bukan. Tuan-tuan kena ingat. Tak apa. Kena ingat. Kita ni diberi peluang oleh Allah Ta'ala. Banyak peluang. Peluang paling tidak untuk kita membetulkan keadaan. Keadaan kita ni tak betul. Kita ni tuan-tuan, ni las pukul 9 dah. Kita ni Malaysia ni subur tak subur tanah. Jangan kata tanam musangking, jangan kata tanam pisang, jangan kata tanam padi. Negara kita ni kalau tanam batu piling, dia boleh naik subur 30 tingkat tahu. Tak subur lagi. Tanam batu piling naik 30 tingkat, kondominium lah, apa benda lah. Tanam batu boleh hidup naik 30 tingkat. Tanam padi lagi lah. Tapi yalah, buat macam mana kan? Kita ditipu oleh keadaan semasa. Yalah, tanam padi ni kan leceh. Macam belayam lah. Leceh belayam ni ustaz, busuk, lalat. Yang senangnya kita beli ustaz, benda siap dah, kita pun tak payah susah-susah pening. Yalah sawah-sawah ni tuan-tuan, orang yang kerja sawah ni mana ada kulit putih, semua hitam, berjemur. Nak tanam padi lagi, saya merasa tanam padi ni, merasalah zaman kecil-kecil, merasa. Main lumpur, tanam padi guna kuku kambing. Apa nama alat tuai, hempas padi, jemur padi, halau burung, merasa. Bila time bila padi dah mula menguning berbuah, maka parit kena kosong air, kena kering, main lumpur pergi tangkap ikan haruan, tangkap ikan puyuh, kenal lah ikan tu, main lumpur, busuk. Mana orang nak busuk-busuk? Budak-budak sekarang, mana nak benda-benda busuk ni, panas. Paling rajin kerja speedmat. Yelah speedmat kan aircon, pakai baju t-shirt free, masuk dalam, kan handsome. Tak semayang pun tak apa. Kerja jual sayur. Tu, segi. Bukan buah matahari. Aircon. Dapat gaji bulan tetap. Walaupun tak ada pencen pun tak apa. Tapi kesan dia. Itu atas dunia. Kita malah tanam padi, import padi. Kena harga mahal, puas cari yang murah pula. Itu atas dunia. Sekarang kita hidup, nanti bila kita mati, kesan di akhirat. Kalau atas dunia kita boleh betulkan keadaan, boleh bertaubat, minta ampun, minta maaf. Kalau dah mati,
Masuk kubur nak taubat dekat mana? Wallahu alam, sekadar itulah. Jadi mudah-mudahanlah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ambillah peluang sementara kita hidup je. Hidup ni tak lama, saya sebut tadi dah. Kita ni umat Nabi Muhammad akhir zaman antara 60 ke 70. Tak lama dah. Saya semalam dapat berita seorang lagi. Dia jaga mak dia. Dia kata, saya ustaz, kalau mak saya telefon, dalam mesyuarat, saya akan jawab telefon mak saya. Punya. Pasal apa dia kata? Mak saya ni sakit. Memang kalau telefon tu, kalau dia kerja penting dalam telefon, kalau yang telefon tu mak dia, dia mesti jawab. Pasal mak dia sakit, kan? Alih-alih mak dia sakit, hidup lagi. Last kali dia mati dulu. Pak, boleh faham tak ni? Mati tu bukan benda yang kita tahu. Kita ingat kita sihat, lambat lagi mati ustaz. Macam mana okey, gaut okey, jantung dah tak sumbat, dah masuk belon semua sekali kan. Kita kata hidup lama lagi, jangan. Kita ni Allah Ta'ala buat mati, kita tak pasti bila. Bila-bila masa je. Tuan-tuan kalau rajin tengok video kawan-kawan kirim share kan, di medsos ni, ada satu rakaman tu, orang mati tengah berjoget, orang mati tengah karaoke, orang mati tengah menyanyi, orang mati tengah berdangdut. Ada juga kematian-kematian yang tak sengaja dirakam, tengah sembahyang. Alhamdulillah. Itu sahabat saya meninggal dengan anak dia, nak keluar daripada rumah, nak pergi solat subuh, dia langgar di kereta melambung, anak beranak 2 orang mati. Alhamdulillah lah. Pasal apa dia mati? Dia langgar di kereta. Pasal apa? Nak menyeberang, nak pergi masjid, nak solat. Paling takut bila mati tengah maksiat. Kan ada dengar cerita kematian atas perut perempuan. Kalau atas perut perempuan tu bini tak apa. Atas perut pelacur. Atas dunia hina dah. Atas dunia tu hina dah. Wal'iyadzubillah. Kau tengah naik basikal mati tak apa lagi. Tengah berdandut dengan jar'o mati. Sekadar itulah tuan-tuan. Melirik dah. Wallahu'alam. Yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik pada saya. Mohon ampunan maaf. Aku qali hadza. Wa astaghfirullahaladzim. Li walakum. Walisa'il muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh. Innahu wal ghafur rahim. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.